Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sistem maklumat eksekutif ataupun Execution Information System EIC. Terlebih dahulu, sebelum melanjutkan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan saya. Nama saya Amir Imtiaz bin Muhammad. Nama yang kedua Muhammad Hafiz Aiman bin Hussein. Dan nama yang ketiga Muhammad Taufik Imran bin Azizi. Pengenalan kepada sistem maklumat eksekutif. Sistem maklumat eksekutif merupakan sebuah aplikasi GIF yang telah diubah suai menerusi sistem customization oleh perunding GIS. Tujuannya adalah untuk menyelaras matlamat dan objektif pembangunan aplikasi EIS dalam penyediaan rancangan struktur dan rancangan tempatan. Customization EIS boleh dilakukan melalui dua kaedah, iaitu EIS Web ataupun EIS Standalone. Selain itu, perbezaan di antara kedua-dua aplikasi ini adalah dari segi platform operasi yang digunakannya, iaitu EIS Web menggunakan capaian internet, manakala EIS Standalone menggunakan capaian sistem rangkaian setempat ataupun LAN. Seterusnya, EIS berfungsi sebagai alat ataupun tools kepada pihak berkuasa tempatan untuk mewujudkan sistem pangkalan data GIS berpusat. EIS Web juga bersifat global, iaitu ia boleh diakses oleh pengguna menerusi capaian internet. Ia akan menjadi lebih pantas, lebih cepat di mana-mana walaupun kita berada. EIS Standalone pula, walaupun capaian perkongsian data merangkumi kawasan yang terhad, namun ia amat penting kepada pihak berkuasa tempatan sebagai permulaan mewujudkan persekitaran sistem EIS yang lebih komprehensif. Dan akhir sekali, EIS penting sebagai satu alat untuk mempertingkatkan sistem penyampaian oleh pihak berkuasa tempatan ke arah perkhidmatan yang lebih berkesan dan efisien. Seterusnya, kebaikan EIS. Orang awam boleh menggunakan EIS Web ataupun EIS Standalone ketika proses publicity draft rancangan tempatan ataupun DRT bagi membuat semakan terhadap rancangan tempatan yang disediakan. EIS juga boleh diguna pakai di dalam penyediaan rancangan struktur oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri. Pihak berkuasa tempatan boleh mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan khususnya di dalam perspektif perancangan bandar dan desa kepada orang awam. Dan akhir sekali, maklumat lebih pantas dan lebih cepat disalurkan kepada pemaju ataupun perunding berkenaan dengan sesuatu pembangunan sama ada ia dibenarkan ataupun tidak. Sebaliknya, ia bertujuan ataupun tujuan permohonan kebenaran untuk merancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Aiman bin Hussein. Hari ini saya akan membentangkan tentang reka bentuk sistem maklumat eksekutif atau EIS. Terdapat 4 perkara asas yang utama di dalam mereka bentuk dan membangunkan aplikasi EIS, iaitu pangkalan data. Reka bentuk pangkalan data GIS perlu mematuhi format metadata dan struktur pangkalan data sistem maklumat geografi, rancangan struktur dan rancangan tempatan yang dibuat bagi mewujudkan keseragaman pangkalan data GIS yang dikumpulkan. Metadata pangkalan data GIS
juga merujuk kepada klasifikasi guna tanah dan kod warna guna tanah yang dibangunkan di rancangan struktur atau rancangan tempatan. Format metadata dan struktur pangkalan data sistem maklumat geografi bagi rancangan struktur mengandungi 9 perkara, iaitu perkara fizikal, penduduk, ekonomi, sosial, pengangkutan, utiliti, alam sekitar, pentadbiran dan peta asas. Manakala format metadata dan struktur pangkalan data sistem maklumat geografi rancangan tempatan pula mengandungi 10 perkara yang meliputi rancangan fizikal, penduduk, ekonomi, sosial, pengangkutan, utiliti, alam sekitar, pentadbiran, peta asas dan maklumat tanah. Asas yang kedua dalam mereka bentuk dan membangunkan sistem maklumat eksekutif ialah aplikasi. Aplikasi EIS terdiri daripada dua kategori, iaitu IES Web dan IES Standalone. IES Web dibangunkan di atas platform capaian internet yang mana pengguna boleh mengakses IES ini di mana jua dengan melayari internet. Manakala EIS Standalone dibangunkan di atas platform Windows dan pengguna hanya boleh mengakses EIS ini di dalam lingkungan persekitaran rakan setempat, iaitu Local Area Network. Seterusnya ialah pengguna. Pengguna aplikasi EIS Web atau EIS Standalone boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan, iaitu pengguna eksekutif, pentadbiran sistem dan pengguna awam. Pengguna eksekutif terdiri daripada pihak pengurusan tertinggi seperti Menteri Besar, esko-esko kerajaan negeri, yang dipertua, setiausaha, ketua bahagian perancangan dan pembangunan di peringkat pihak berkuasa tempatan dan lain-lain. Pengguna kategori ini akan menggunakan interface EIS eksekutif. Yang kedua ialah pentadbiran sistem. Pentadbir sistem terdiri daripada pegawai sistem maklumat atau pegawai perancangan bandar dan desa di pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab terhadap perjalanan aplikasi EIS. Bagi pengguna EIS admin, kesemua lapisan GIS, rancangan struktur dan rancangan tempatan akan dipaparkan. Ini bermakna pengguna EIS admin dapat melihat keseluruhan lapisan GIS, rancangan struktur dan rancangan tempatan yang dibangunkan. Yang ketiga ialah pengguna awam. Pengguna awam terdiri daripada pemilik tanah, pemaju, perunding dan orang awam. Pengguna awam akan menggunakan interface EIS awam. Asas yang terakhir di dalam membangunkan dan mereka bentuk EIS ialah interface. Interface pengguna boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu interface EIS pengguna eksekutif, interface EIS pentadbir sistem dan interface EIS pengguna awam. Untuk interface EIS pengguna eksekutif, menu pada paparan interface EIS eksekutif dibangunkan dengan ciri-ciri mesra pengguna agar mudah dikendalikan. Tips info tool turut disediakan untuk memberi panduan kepada pengguna tentang fungsi dan kegunaan sesuatu menu. Interface EIS pentadbir sistem pula, pengguna EIS pentadbir sistem boleh mengemaskini data dan rekod guna tanah dengan menggunakan tool kemaskini yang disediakan di dalam EIS. Untuk interface EIS pengguna awam pula, pengguna awam boleh terus akses ke interface EIS tanpa perlu memasukkan kata laluan dan kata nama. Interface EIS awam tidak mempunyai fungsi analisis serta tidak boleh mengakses laporan penemuan dan laporan strategi pembangunan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Pembangunan EIS Web. EIS Web merupakan sebuah sistem GIS yang dibangunkan di atas platform teknologi GIS web-based.
Teknologi GIS Web-based adalah rangka penting di dalam arkitektur sistem aplikasi pembangunan EIS Web kerana ia melibatkan komponen sistem yang kompleks dan berskala besar. Setiap komponen sistem EIS Web ini saling bergantung antara satu sama lain untuk melancarkan EIS. Jika terdapat kerosakan atau masalah tertentu pada komponen sistem, maka EIS Web tidak dapat diakses atau dilayari. Terdapat dua GIS Web Base. Yang pertama adalah GIS Web Base Viewer. Pengguna GIS Web Base Viewer memerlukan fail ActiveX untuk melancarkan fail GIS. Fail ActiveX boleh dimuat turun secara percuma dari halaman GIS Web masing-masing. Fail ActiveX boleh dimanipulasikan untuk tujuan reka bentuk semula aplikasi EIS Web. GIS Web Base ini menggunakan bahasa ActiveX masing-masing untuk tujuan customization. Lesen web GIS adalah perlu dan bilangan akses pengguna bergantung kepada spesifikasi yang ditentukan di dalam pakej perisian GIS Web Base. EIS Web akan menggunakan GIS Web Base Viewer untuk tujuan pembangunan EIS Web, rancangan struktur dan rancangan tempatan. Yang kedua adalah GIS Web Based Open Source. GIS Web Based Open Source adalah teknologi GIS Web Based yang menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti PHP, ASP.NET, VBS Java, Python dan ASP untuk mengintegrasikan sistem GIS dan pangkalan data Relation Database Management ke dalam aplikasi GIS Web Based Open Source. Pengguna yang menggunakan GIS Web Base ini hanya memerlukan browser dan internet untuk mengakses peta GIS.